Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Dr. Wan Muna Rozana sebagai pensyarah kumpulan kami untuk subjek penulisan akademik 1 dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Baik, di sini kami akan menganalisis artikel. Tajuk artikel saya iaitu Strategi Pembelajaran Bahasa Arab dan Tahap Kebimbangan dalam kalangan pelajar Thailand di Malaysia. Penulis untuk jurnal ini adalah Alida Samoepop dan Harun Baharudin. Untuk tajuk yang saya dapat ni, dia sangat jelas dan berfokus. Kajian berfokus kepada strategi pembelajaran bahasa Arab dan tahap kebimbangan dalam kalangan pelajar Thailand di Malaysia. Tajuk juga mempunyai 13 patah perkataan. Okey, seterusnya kita lihat kepada abstrak. Okey, abstrak ditulis dengan jelas dan mudah difahami. Mempunyai tujuan, metodologi iaitu kuantitatif, instrumen iaitu soal selidik, dapatan kajian, analisis data, sampel dan kesimpulan yang sangat jelas. Seterusnya, cara analisis data yang telah digunakan ditulis dengan terperinci. Mengandungi 196 patah perkataan dan 4 kata kunci. Abstrak juga ditulis dalam 2 bahasa iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Seterusnya, yang ketiga adalah pendahuluan ataupun latar belakang. Latar belakang dihuraikan dengan menyeluruh, ringkas dan teratur, iaitu daripada umum kepada khusus. Idea ni dihuraikan dengan dapatan-dapatan kajian lepas yang menyokong. Seterusnya, penulis turut menyatakan isu, cabaran dan permasalahan kajian. Seterusnya, metodologi. Untuk metodologi, kajian yang berbentuk kuantitatif dan penulis menggunakan kaedah tinjauan dengan menggunakan soal selidik sebagai instrumen. Seterusnya, sampel kajian terdiri daripada 50 orang pelajar Thailand yang mempelajari bahasa Arab di Universiti Awam Malaysia. Seterusnya, penulis menggunakan teori Strategy Inventory of Language Learning iaitu SIL dan teori The Foreign Language Classroom Anxiety Scale FLCAS. Seterusnya, dapatan. Hasil dapatan dinyatakan dalam jadual dan rajah berbentuk graf, disertakan dengan ulasan dan justifikasi yang jelas dan terperinci. Responden kajian berdasarkan jantina dan tahap pendidikan pelajar. Seterusnya, hasil dapatan memenuhi objektif kajian. Seterusnya, perbincangan. Perbincangan dibuat hasil daripada dapatan kajian. Dapatan dibincangkan dengan huraian pendapat yang disokong oleh kajian lepas. Hasil perbincangan negatif dan berlawanan dengan kajian terdahulu. Seterusnya, cadangan ataupun kepentingan ataupun implikasi. Implikasi kajian diterangkan secara terperinci. Implikasi ditulis dengan huraian pendapat yang disokong oleh kajian lepas. Penulis mencadangkan 3 kajian lanjutan yang lebih mendalam untuk kajian akan datang. Seterusnya, penulis juga mencadangkan untuk mempelbagaikan reka bentuk kajian dan instrumen kajian. Seterusnya, kesimpulan. Kesimpulan dibuat secara ringkas dan menyeluruh. Fokus kepada dapatan kajian dan bersesuaian dengan tajuk yang dikaji. Dan yang terakhir iaitu rujukan. Sebanyak 31 rujukan digunakan dalam kajian ini. Rujukan terdiri daripada pelbagai sumber. Rujukan ditulis mengikut format gaya UKM. Seterusnya, susunan rujukan mengikut abjad. Durasi rujukan sekitar tahun 1973 hingga 2014. Terima kasih. Kita bersambung kepada yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya Nur Alaizati binti Muhammad Afandi, nombor matrik B103669. Saya akan menerangkan tentang analisa prosiding yang telah saya lakukan yang bertajuk Strategi Pembelajaran Kemahiran Mendengar Bahasa Arab dalam kalangan pelajar Universiti Sains Islam Malaysia. Tajuk prosiding ini memfokuskan tentang strategi pembelajaran kemahiran dalam kemahiran mendengar bahasa Arab di Universiti Sains Islam Malaysia. 12 patah perkataan telah digunakan untuk tajuk ini. Bagi abstrak di dalam prosiding ini telah dinyatakan dengan lengkap. Pengkaji telah menyatakan tujuan, dapatan kajian dan kesimpulan secara ringkas dan telah menyatakan apakah ia sampel, instrumen dan responden yang diguna pakai dalam kajian ini. Kelemahan bagi abstrak ini ialah tidak dinyatakan oleh pengkaji dengan menggunakan bahasa Inggeris. Seterusnya beralih kepada pengenalan ataupun pendahuluan. Pengenalan telah menerangkan tentang tujuan kajian dijalankan secara ringkas dan pengkaji telah memberi hujahan akademik dan pengkaji telah menerangkan kesan kurang kemahiran mendengar bahasa Arab dalam kalangan pelajar. Kemudian beralih kepada metodologi kajian. Pengkaji telah menggunakan kaedah kualitatif, kaedah temu bual dan seterusnya mengaplikasikan kaedah deskriptif dalam persembahan dapatan kajian. Bagi persembahan dapatan kajian di dalam prosiding ini, pengkaji telah menggabungkan beberapa perbincangan di dalam dapatan kajian dan dapatan kajian telah diterangkan secara deskriptif dengan panjang dan huraian yang luas. Bagi perbincangan kajian, pengkaji telah memberikan hujahan akademik dalam menjawab persoalan kajian dan pengkaji telah memberikan sedikit dapatan kajian untuk disertakan di dalam perbincangan kajian. Seterusnya beralih kepada cadangan. Pengkaji tidak menyatakan cadangan untuk kajian yang akan datang. Bagi kesimpulan, pengkaji telah memberikan kesimpulan secara ringkas dan menjawab persoalan kajian dengan fokus memberi dapatan kajian di dalam kesimpulan. Bagi rujukan, pengkaji telah menyatakan 9 jenis rujukan yang diguna pakai, iaitu 8 rujukan dari dalam negara dan 1 rujukan dari luar negara. Pengkaji menyusun mengikut abjad menggunakan format gaya UKM. Pengkaji menyertakan rujukan daripada tahun 2003 hingga 2014. Sekian. Terima kasih. Jurnal yang ketiga ditulis oleh Siti Rohani Jasni, Suhaila Zailani, Elais Ahmad dan Hakim Zainal. Tajuk jurnal ini adalah Impak Pendekatan Kreatif dalam Pengajaran dan Pembelajaran Kosakata Arab. Tajuk ini dilihat sangat bersesuaian, jelas dan mudah difahami. Terdapat kata kunci, objektif dan objektif kajian berkaitan dengan pesan terhadap bentuk pengajaran kosakata bahasa Arab. Baiklah, seterusnya di bahagian abstrak ditulis dengan ringkas dan jelas serta mudah difahami mengenai kajian yang dijalankan. Seterusnya, objektif kajian berkaitan dengan idea kreatif dan impak pendekatan kreatif dalam pengajaran dan pembelajaran kosakata Arab. Seterusnya, abstrak mengandungi metodologi kajian yang berdasarkan analisis deskriptif, dapatan kajian dan implikasi kajian yang mudah difahami. Abstrak Baiklah, di bahagian pendahuluan dilihat menjurus kepada penerangan tajuk yang jelas dan berfokus mengenai pendekatan kreatif yang bersesuaian dengan gaya pengajaran dan pembelajaran pada abad 21 berasaskan aktiviti 4K1N, iaitu komunikasi, kolaborasi, kreativiti, pemikiran kreatif dan nilai sosial. Dan pendahuluan ini dilihat mempunyai kesinambungan perenggan yang baik dan ulasan keperpustakaan yang sesuai dengan objektif kajian. Baiklah, di bahagian metodologi kajian ini berbentuk kualitatif yang menggunakan metod kajian literatur yang membincangkan mengenai penguasaan kosakata Arab, cadangan dan juga impak pendekatan kreatif dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran kosakata Arab. Selain itu, data yang diperoleh telah diurai secara analisis deskriptif berdasarkan rujukan melalui artikel jurnal, buku ilmiah serta beberapa perkara data seperti Scopus, Science Direct, Google Scholar dan juga Emerald. Baiklah, seterusnya dapatan kajian. Dapatan kajian ini dilihat menjawab persoalan kajian secara analisis deskriptif.
dan penulis mendapati berbagai teknik dan pendekatan yang kreatif telah diajukan untuk menarik minat pelajar menguasai penguasaan kosakata bahasa Arab dan dapatan. Baiklah, seterusnya cadangan dan kepentingan kajian tidak ditulis secara khusus dalam jurnal ini, tetapi beberapa cadangan dan idea mengenai kaedah pengajaran kreatif telah dinyatakan dalam metodologi kajian dan juga penutup dalam jurnal ini. Selain itu, penulis memberi saranan dan anjuran kepada warga pendidik dalam menjalani usaha dan idea untuk merangsang kreativiti semasa proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Baiklah, seterusnya bab kesimpulan kajian tidak dinyatakan secara khusus dalam penulisan ini, tetapi secara keseluruhannya hasil kajian dikaitkan dengan jelas berkaitan objektif dan juga permasalahan kajian yang hendak diuji. Pelbagai kaedah dan teknik serta pendekatan telah dibincangkan sesuai dijadikan panduan kepada guru dalam membantu pelajar meningkatkan penguasaan kemahiran kosakata bahasa Arab mereka dengan lebih baik. Baiklah, seterusnya jurnal ini telah menggunakan 44 rujukan yang terdiri daripada kitab Arab, buku ilmiah, penulisan artikel jurnal, media pengkalan data, surat khabar dan kertas kerja dalam prosiding dan ditulis dalam penulisan gaya UKM yang betul. Durasi rujukan kajian ini sekitar tahun 1985 sehingga 2018 dan kebanyakannya terdiri daripada sumber rujukan yang terkini. Terima kasih. Seterusnya saya akan menganalisis satu artikel yang bertajuk Analisis Interaksi Guru Pelajar dalam Kelas Pembelajaran Bahasa Arab dan Penggunaannya di Universiti Sains Islam Malaysia, USIM. Artikel ini ditulis oleh Hanif Ismail Hamzah dan Kasih Abu Bakar. Pertama, analisis tajuk. Penulis memfokuskan kepada kajian iaitu menganalisis interaksi guru pelajar dalam kelas pembelajaran bahasa Arab dan penggunaannya di Universiti Sains Islam Malaysia. Jumlah perkataan dalam tajuk terdiri daripada 16 patah perkataan sahaja. Kedua, analisis abstrak. Abstrak ditulis dengan baik dan di dalamnya mengandungi objektif kajian, dapatan kajian, hasil kajian, instrumen dan kesimpulan. Penulis memberi kata kunci yang jelas dan menyertakan abstrak terjemahan dalam bahasa Inggeris. Seterusnya, analisis pendahuluan. Penulis memberi gambaran yang jelas dan teratur. Selain itu, penulis juga menjelaskan tentang faedah dan kepentingan interaksi guru dan pelajar ketika proses pembelajaran dan pengajaran di dalam kelas. Kajian ini merupakan kajian kualitatif dan penulis menggunakan dua analisis iaitu Sistem Foreign Language Interaction oleh Moskowitz dan Rangka Kerja Malamah Thomas. 28 orang pelajar dijadikan sebagai sampel kajian penulisan ini. Dapatan kajian. Kelemahan yang saya dapati dalam penulisan ini, penulis tidak menyatakan dapatan kajian dalam bentuk jadual. Seterusnya, perbincangan. Penulis menggunakan ayat yang mudah di dalam penulisan dan memberi contoh-contoh yang baik supaya dapat difahami oleh pembaca. Di dalam penulisan ini, penulis tidak mengusulkan cadangan kajian. Seterusnya, kesimpulan. Penulis menyimpulkan secara ringkas dan menyeluruh. Penulis juga menyimpulkan hasil kajian tentang interaksi guru dan pelajar ketika proses pembelajaran dan pengajaran bahasa Arab di dalam kelas. Akhir sekali, penulis menggunakan 21 rujukan yang terdiri daripada bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan teruskan pada pembentangan artikel jurnal yang terakhir yang bertajuk Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab dalam Kalangan Pelajar Tahfiz wal Qiraat. Tajuk yang digunakan oleh penulis sangat jelas dan mudah difahami dan penulis telah memfokuskan pada pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab dalam kalangan pelajar tahfiz wal qiraat dan hanya 11 patah perkataan sahaja yang telah digunakan oleh penulis dalam tajuk kajian. Abstrak yang telah dinyatakan oleh penulis
sangat jelas dan mudah difahami. Penulis juga telah menyatakan objektif kajian, metodologi kajian iaitu kaedah kuantitatif, instrumen yang digunakan iaitu soalan selidik, analisis data dan juga kesimpulan. Abstrak ini mengandungi 205 patah perkataan dan 4 kata kunci. Abstrak telah ditulis dalam 2 bahasa iaitu bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Pendahuluan yang telah dinyatakan oleh penulis adalah sangat jelas dan telah dikhususkan dengan kajian-kajian lepas bersesuaian dengan objektif kajian. Penulis telah menyatakan tujuan mempelajari bahasa Arab dan berkaitan penguasaannya dengan Al-Quran. Metodologi kajian yang digunakan oleh penulis pula adalah berbentuk kuantitatif iaitu dengan menggunakan instrumen soalan selidik. Teknik persampalan rawak telah digunakan terhadap 279 responden yang terdiri daripada pelajar tahfiz Al-Qiraat di College Universiti Islam Antarabangsa Selangor Kuis dan Darul Quran Jakim. Reka bentuk sampel, instrumen kajian dan penganalisian data telah dinyatakan dengan sangat jelas. Dapatan kajian yang dinyatakan dalam artikel jurnal ini adalah berbentuk jadual disertakan dengan ulasan dan justifikasi yang jelas dan terperinci. Responden kajian adalah berdasarkan jantina, umur, tahap pendidikan, institusi, semesta pengajian dan juzuk yang telah dihafaz. Hasil dapatan telah mencapai objektif kajian berdasarkan analisis deskriptif yang telah dilakukan. Perbincangan yang terdapat dalam artikel jurnal ini adalah hasil daripada dapatan kajian. Ayat digunakan adalah sangat jelas dan mudah difahami serta disokong dengan kajian-kajian lepas. Kesimpulan ringkas telah dinyatakan oleh penulis dalam dapatan kajian ini. Cadangan kajian pula telah dinyatakan dalam kesimpulan. Penulis telah mencadangkan beberapa komponen penambahbaikan yang perlu dilakukan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab di kalangan pelajar tahfiz. Dan namun begitu, penulis tidak menyatakan cadangan kajian lanjutan. Dan kesimpulan yang dinyatakan oleh penulis adalah sangat ringkas dan menyeluruh bersesuaian dengan objektif dan dapatan kajian. Rujukan yang digunakan oleh penulis adalah sebanyak 34 rujukan menggunakan format penulisan APA iaitu American Psychological Association dan susunan rujukan adalah mengikut abjad. Tempoh rujukan bermula dari tahun 1970 hingga 2017. Rujukan juga terdiri daripada pelbagai sumber seperti artikel, jurnal, proceeding, tesis sama ada dari dalam maupun luar negara. Sekian, terima kasih.